Bual Konti selama 30 minit pada malam ini membawakan saya anak Malaysia. Saya tidak kesorangan kerana bersama dengan saya Faiz Azlan terlebih dahulu. Dan saya Fika Arif, anak Malaysia juga. Macam dia seorang je anak Malaysia kan. Dia cakap tu saya anak Malaysia. Itu tajuk malam ni. Itulah yang kita nak beritahu. 2 FA bergandengan selama 30 minit dan kami tidak secara berdua. Ada lagi seorang bersama dengan kita, tetamu yang kami bawakan pada malam ni. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terus kita bawakan bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong, pakar linguistik, fellow utama Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bersama dengan kita. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, Prof Datuk, bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, yang mana satu, Prof Datuk? Ya, kalau mengikut perlembagaan kita, namanya ialah bahasa Melayu. Okey. Jadi nama bahasa Malaysia ni wujud selepas rusuhan kaum 13 Mei tahun 1969. Nama itu saya kira kita tiru dari Indonesia kan. Di Indonesia bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa negara dan diberi nama nasional, iaitu bahasa Indonesia. Jadi dengan nama itu difikirkanlah ia lebih baik sebagai wadah perpaduan. Jadi setelah berlakunya urusan kaum 13 Mei itu, maka difikirkan mengapa tidak kita tukar nama ataupun memberi nama baru kepada bahasa negara kita, iaitu bahasa Malaysia, dan diharapkan dengan nama baru itu peranannya lebih terselah sebagai alat perpaduan. Nah, yang tu baru mukadimah tu, Fika. Mukadimah panjang lagi, banyak lagi yang kita nak tahu, lebih mendalam lagi pasal kebudayaan ataupun bahasa kita ni. Betul. Prof Datuk, kita nak terus mengenai sekolah vernacular. Bercerita mengenai pertuturan, tidak boleh kita elakkan daripada cerita mengenai sekolah vernacular. Sebab apa? Kita dalam masyarakat majmuk dan juga berbilang bangsa di Malaysia, pertuturan itu penting, tetapi perlu diterapkan sejak dari kecil. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Tetapi kenapa tidak di sekolah vernacular? Kenapa mungkin lebihnya penguasaan bahasa lain, penguasaan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu? Tetapi sebenarnya sekolah tersebut berada di Malaysia, Prof Datuk. Ya, bercakap tentang sekolah jenis kebangsaan, itu nama rasminya. Ataupun sekolah vernacular ni. Sebagai contohlah sekolah Cina itu, walaupun bahasa Inggeris dan bahasa Melayu diajar, selain bahasa ibunda, bahasa Cina Mandarin itu, rata-rata pelajar Cina itu didapati hanya menguasai bahasa ibunda, bahasa Cina saja. Jadi bahasa Inggeris pun tidak dikuasai dengan baik. Tapi bagi saya, dalam konteks negara kita dengan semangat nasionalisme dan patriotisme, tak pandai berbahasa Inggeris itu tak mengapalah, lebih kurang. Tetapi tak pandai berbahasa Melayu itu sangat-sangat tak patutlah. Kerana bahasa Melayu adalah bahasa negara kita. Jadi apa erti kerakyatan yang dipegang apabila bahasa negara itu tidak diketahui dan sudah tentu tidak dikuasai dengan baik? Betul juga kan, anak-anak kecil dibebankan dengan tugas yang begitu berat. Tetapi saya kira tak patut kalau bahasa Melayu sebagai bahasa negara itu tidak diketahui dan patutnya dikuasai dengan baik sekali. Jadi saya kira sesuatu perlu dilakukan, dan kerajaan pun tahu tentang masalah ini, dan kerajaan cuba kan memperbaiki keadaan ini dengan dua cara. Yang pertama, menambah waktu pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia di tahap 2, darjah 4, 5 dan 6. Dan satu lagi,
menyeragamkan sukatan pelajaran yang tak sama di sekolah kebangsaan itu, yang lebih tinggi dengan yang di sekolah jenis kebangsaan yang agak rendah. Jadi nak dibawa ke tengah-tengah sikit lah. Ya, identiti negara kita kan, sebuah negara Melayu, tetapi rakyatnya masih ada yang tak boleh berbahasa Melayu itu. Betul. Jadi sesuatu yang cukup malang lah. Prof Datuk, kita jangan rasa malu sebenarnya berbahasa Melayu. Sebab apa, itu bahasa kebangsaan kita, bahasa Malaysia. Ya. Dan kita kena berbangga. Jadi seorang anak Malaysia boleh bertutur bahasa Malaysia, boleh bercakap bahasa Malaysia, boleh menulis bahasa Malaysia, dan memartabat bahasa Malaysia di peringkat dunia, Prof Datuk. Dan saya rasa kalau dari peringkat awal lah, mungkinlah ibu bapa sendiri boleh ajar, mungkin boleh biasakan kan kanak-kanak dengan bahasa Melayu. Kalau mungkin di kaum Cina, kaum India, macam mula-mula biasanya kita Melayu sendiri pun biasakan anak-anak dengan perkataan Inggeris, sebab nak suruh dia pendedahan awal sebelum masuk ke sekolah, mungkin untuk tidak membebankan anak-anak kan. Pengaruh tu Prof Datuk. Ya, saya kira yang berlaku sekarang ialah mereka yang bukan Melayu ni, apabila mempelajari bahasa Melayu, mereka belajar atas dasar instrumental, iaitu untuk memenuhi syarat bahasa Melayu adalah mata pelajaran wajib lulus, dan kalau gagal maka gagallah seluruh peperiksaan awam itu. Jadi dengan itu mereka bertungkus lumus untuk belajarlah. Dan setelah mereka memperoleh grade yang tertentu, yang lulus itu, kita dapati bahasa Melayu tak jadi penting lagi dalam hidup mereka. Jadi ini persoalan sikap lah. Jadi mereka melihat bahasa Melayu itu walaupun bahasa negara, tetapi sebagai sesuatu yang sesuatu syarat yang mereka perlu penuhi. Sepatutnya bahasa Melayu itu diajar dan dipelajari atas dasar integratif, iaitu kalau bolehlah yang bukan Melayu ini belajar bahasa Melayu untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat Melayu yang merupakan masyarakat dominan dan majoriti itu. Dan kalau kita belajar secara integratif, maka kita akan berfungsi dengan lebih baik dalam masyarakat Melayu apabila berbahasa Melayu. Hal-hal sebegini penting, hal-hal budi bahasa, tapi malangnya ini tidak berlaku lah. Seronok kan dengar, Fika? Kalau penggunaan kosakata, tata bahasa yang betul sebenarnya dapat membantu menaikkan semangat kebangsaan dalam diri setiap rakyat Malaysia. Betul. Dan kadang-kadang orang mungkin generasi sekarang sebenarnya bila bercakap dengan orang yang lebih dewasa, bila orang dewasa tu sendiri menggunakan perkataan-perkataan tata bahasa yang betul, dia mungkin akan mempelajari sesuatu lah daripada orang dewasa tu. Rasa dah tua sangat. Saya rasa saya di generasi baru. Baik, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Bual Konti selepas ini. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak Pertiwi,
kesejahteraan masa depan. Ayuh seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayuh seluruh anak bertivi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani. Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani. Terus saksikan kami di saluran berita RTM MyFirview 123 ataupun di MyTV 101. Kalau di media sosial je, Media Fika. sosial kita di Facebook, di Instagram, di YouTube. Anda boleh ikuti continuous, takut ada yang tertinggal. Macam baru tengok separuh tapi ada kerja. Boleh tengok di sana untuk ulangan. Nanti habis boleh ulang balik dengar. Okey, Ya, baik. betul. Kita terus bersama dengan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong, pakar linguistik, fellow utama Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Betul. Berbicara mengenai saya Ya, anak Malaysia. Kami semua, kita semua lah. semua anak Kita Malaysia. semua anak Malaysia. Tapi bermula dengan buah konti pada malam ni. Ya, betul. Kita nak noktahkan bercerita mengenai bahasa Malaysia pada malam ini. Ya, dalam pendidikan, bahasa perpaduan, bahasa banyaklah yang mana kita akan tanya kepada yang lebih pakar lagi. Tapi kita nak mengupas mengenai kalau dalam sektor pelancongan lah saya kira kan. Kalau kita tengok, kita pergi dekat negara luar macam Jepun, Perancis ataupun Rusia ataupun Korea, dia Korea. Maafkan saya, Nampak- terbahasa Inggeris di situ. Biasa sangat pergi Korea tu. Korea di maksudnya dia tak membudayakan English sangat. Maksudnya kalau nak datang negara kami perlu pelajari budaya dan bahasa Ikuti. kami. Ikuti Ya, bahasa betul. bunda mereka. Barulah mungkinlah bagi dia okey baru boleh datang. Macam dekat Malaysia pula macam mana kita nak menerapkan benda yang sama, Prof? Ya, di Malaysia ni kita ada masalah. Kita tidak ada jati diri. Kita tidak ada jati diri linguistik seperti yang kita dapati di Jepun, Korea, Rusia, Perancis dan juga Jerman. Jadi di Malaysia ni memang kita tidak ada jati diri linguistik dan kita harus akui hal ini. Dan hal ini dapat dilihat oleh pelancong yang datang melancong dalam seminggu dua, dan mereka membuat komen bahawa the Malays in Malaysia prefer to speak English and the non-Malays do not speak the national language. Do not tu maknanya tak boleh ke tak mahu ke. Jadi inilah masalah kita kan. Orang Melayu sendiri sebagai bahasa, ya, sebagai penutur jati kepada bahasa Melayu pun mereka tidak memperlihatkan rasa bangga, rasa sayang, apatah lagi setia kepada bahasa mereka sendiri yang diangkat menjadi bahasa negara itu. Jadi saya kira kita tak bolehlah nak ikut Jepun sangat. Kalau nak datang ke sini, belajar bahasa Melayu dahulu. Baik. Sebab kita tidak ada apa-apa untuk menawarkan kepada mereka yang nak berbahasa Melayu dengan kita. Kalau di Rusia kan, Rusia itu terkenal dengan bidang angkasa lepas. Sesiapa yang nak ke bulan wajiblah ke Rusia untuk menekuni ilmu di sana. Dan ilmu di sana semuanya dalam bahasa Rusia. Okey. Jadi nak tak nak kita terpaksa belajar bahasa Rusia. Begitu juga dengan Jerman kan. Mereka handal di dunia. Mereka menghasilkan kereta-kereta mewah, kereta Mercedes, BMW, Porsche, Audi, Volkswagen. Jadi, dan kita tahu
mereka menggunakan membina tamadun mereka melalui bahasa Jerman itu. Jadi mereka boleh jual mahal, mereka boleh tarik harga, mereka sombong budaya, tetapi kita nak sombong apa? Kan kita tak ada apa-apa pun nak ditawarkan pada dunia. Nak datang sini belajar bahasa Melayu dahulu. Melainkan kita mencipta obat untuk penyakit barah itu yang tak ada obat lagi. Dan ciptaan kita itu berlaku dalam bahasa Melayu. Jadi mereka nak tahu tentang obat-obatan barah yang kita cipta itu, dan semuanya kita lakukan dalam bahasa Melayu. Nak tak nak mereka akan belajar bahasa Melayu. Jadi kita tak ada apa-apa pun yang ditawarkan. Dan seperti yang saya katakan tadi, pelancong yang datang seminggu dua pun dapat membuat rumusan bahawa orang Melayu Malaysia lebih gemar berbahasa Inggeris dan orang bukan Melayu tak boleh atau tak mau berbahasa Melayu. Nampak macam kalau dekat luar negara tu Fika, daripada sudut lagu, kalau Korea lebih hebat dengan K-popnya, tetapi kita di Malaysia ni sepatutnya kalau bermula daripada pelancongan Prof Datuk cakap tadi, apabila orang luar datang sepatutnya kita berbahasa Malaysia dan kalau nak berbicara dengan kita, cakaplah bahasa Malaysia, barulah motif itu sampai, agenda itu sampai. Tetapi kita tak buat. Dan lebih teruk lagi bila rakyat Malaysia ni berani. Beraninya sebab apa? Lahir kat Malaysia, IC Malaysia, tetapi tidak berani untuk berbahasa Malaysia. Ni yang geram ni. Dengan kebanyakan rakyat Malaysia ni, Prof Datuk. Kadang-kadang dia kata yang tak moden, dia cakap. Ya, seperti yang saya katakan tadi lah, kita ada masalah, kita tidak ada jati diri. Dan kalau kita bandingkan kita dengan Indonesia, akan jauh beza. Betul. Di Indonesia, setiap rakyat Indonesia yang bergelar warga negara fasih berbahasa Indonesia, termasuk yang bukan asal. Jauh ketinggalan kita, Prof Datuk, ya. Dan bukan itu saja, mereka bangga terhadap bahasa Indonesia, mereka sayang, mereka setia. Dan kita di sini yang sebaliknya lah. Jadi dalam hal ini sebenarnya persoalan lebih besar, iaitu kita gagal dalam pembentukan negara bangsa. Kita gagal melahirkan manusia Malaysia itu. Setelah 67 tahun kita merdeka, 60 tahun kita membentuk Malaysia, kita gagal. Ya, sedih, tapi itulah dia dah menjadi pencampuran budaya dan bahasa. Mungkin daripada dia sejak lahir lagi, mungkin generasi sekarang dah didedahkan dengan pelbagai elektronik ataupun media sosial macam YouTube. Kadang-kadang kita nak mencari sesuatu bahan, keluarnya bahasa Inggeris. Jadi yang tertarik mengenai bagaimana penggunaan media sosial pula zaman sekarang ni, Prof Datuk. Lebih cepat menarik anak-anak muda, anak-anak kecil ni. Yang penting di sini penggunaan bahasa dalam media sosial adalah lingkungan penggunaannya. Betul. Ataupun ranahnya, bidangnya. Kalau bidangnya tidak formal, maka bahasa pun tidak